Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ammar Mukhlis bin Abdul Muhsin. InsyaAllah saya akan membacakan surah Al-Isra pada ayat 36 hingga ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan ataupun dibacakan oleh adik Muhammad Ammar Mukhlis bin Abdul Muhsin, pelajar Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, telah membacakan surah Al-Isra ayat 36 hingga 38, yang mana intipatinya kalau saya boleh kongsikan di sini adalah tentang pentingnya kita menjaga pendengaran dan penglihatan serta bagaimana kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu kembali kita, bersua kembali ke program Bincang at USIM bersama Semarakan Ilmu Nakli dan Akli pada petang ini untuk episod yang ke-7. Untuk makluman semua, para pelayar, program ini merupakan program sinergi ataupun kerjasama di antara Universiti Sains Islam Malaysia dan juga TV Al-Hijrah bagi membincangkan isu-isu semasa mengenai isu-isu semasa dan terkini, okey, dengan menampilkan figura ilmuwan Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, sebelum itu saya nak tanya apa khabar semua para pelayar? Okey, ada kat mana tu? Okey, semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sama-sama kita mematuhi SOP dan juga norma baharu untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Okey, yang bersiaran bersama dengan kita boleh terus menonton kita di Facebook TV Al-Hijrah dan juga Facebook USIM TV. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan para pelayar, ibu, ayah, kakak, abang, hari ini tarikh yang menarik, tarikh yang istimewa 11/11/2021, dan saya jangkakan pasti akan ada banyak aktiviti yang melibatkan penggunaan gadget sehingga akhir jam 12 malam ni. Betul tak? Okey, apakah yang akan kita bincangkan pada petang ini dan apa yang akan kita kongsikan pada petang ini? Sebelum saya bincangkan ataupun sebelum saya bagi tahu topik yang akan kita bincangkan pada petang ini, saya nak perkenalkan dululah panel yang akan kita jemput ke program kita pada petang ini, program Bincang at USIM. Okey, panel kita yang pertama adalah Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. J? Khabar baik, Alhamdulillah. Doktor sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Doktor bersiaran dari mana tu? Daripada rumah. Maknanya doktor bekerja dari rumah ya? Okay. Ya, betul. Bersiaran dari studio Strakom, Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, untuk makluman semua, Dr. Abdul Rashid merupakan pensyarah kanan program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau ni pakar dalam psikologi kaunseling, psikologi positif dan juga human well-being.
Human Wellbeing. Okay, maafkan saya. Okay, seterusnya Dr. Rashid. Doktor akan bergandingan dengan panel kita yang kedua iaitu Dr. Maimunah binti Abdul Mu'aim. Dr. Maimunah binti Abdul Mu'aim. Okay, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fauzia dan Dr. Rashid. Selamat bertemu di alam maya ya kita. Okay, kita kongsi pentas pada petang ni Doktor. Okay, Doktor di mana tu? Saya pun alhamdulillah berada di rumah hari ini. Okay, so maknanya panel kita BDR lah ya, bekerja dari rumah. Okay, untuk makluman semua, Dr. Maimunah ni merupakan pensyarah perubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Beliau ni pakar dalam oftalmologi di Klinik Pakar Universiti Sains Islam Malaysia. Baiklah, tuan-tuan para pelayar semua, untuk dah pastikan kita dah tahu kan topik yang akan kita bincangkan. Saya gabungkan pakar psikologi wellbeing dan juga pakar oftalmologi untuk petang ini membincangkan topik mengenai penjagaan mata dan pembelajaran dari rumah. Menarik kan? Para ibu, ayah mesti dah tak sabar nak tahu bagaimana untuk menjaga kesihatan mata, ketenangan jiwa dan sebagainya apabila menguruskan anak-anak yang akan yang masih menjalani PDPR. Okey, kalau yang dah ready nak tanya soalan tu, boleh terus bagi soalan ataupun idea cadangan di ruangan komen Facebook TV Al-Hijrah. Baiklah, kita mulakan Dr. Rashid bincangan kita pada petang ini. Soalan saya yang pertama lah untuk Doktor. Mungkin boleh Doktor kongsikan sedikit senario terkini mengenai BDR, PDPR, pembelajaran dari rumah dan juga penggunaan skrin pada masa kini. Silakan Doktor. Terima kasih Dr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia untuk semua penonton TV Al-Hijrah pada petang yang penuh barakah ini. Yes, terima kasih juga sudi menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah, salam bahagia untuk semua. Baiklah, bila kita susuri Dr. G dan juga para penonton semua, isu yang berlaku ini adalah susulan daripada wabak COVID-19 yang telah pun berlaku pada penghujung 2019, meledak pada tahun lepas dan ini telah pun menyebabkan gaya hidup kita berubah. Saya pasti para pendengar, para penonton di luar sana berhadapan dengan pelbagai isu sewaktu pandemik COVID-19 ni. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang tak dapat menguruskan PDPR ataupun BDR di rumah, ada anak-anak yang meragam dan kita juga terikat dengan pelbagai komitmen. Sama ada suri rumah. Saya pasti hari ini mungkin di hadapan saya ramai suri rumah yang berada pada hari ini yang mungkin juga berhadapan dengan isu-isu sewaktu pandemik COVID-19. Dan pada waktu ini juga berlakulah perintah kawalan pergerakan, kemudian ada perintah kawalan pergerakan bersyarat diperketatkan dan pada masa sekarang kita sedang melalui fasa perintah kawalan pemulihan. Jadi kita lihat bahawa secara berperingkat institusi pendidikan telah pun dibuka, telah pun dijalankan mengikut keadaan lah jadi daripada aspek penggunaan skrin ni, bila kita kata topik Dr. G tentang penggunaan penjagaan mata ni, dia melibatkan kita melihat kepada layar digital yang terlalu lama. Jadi itu menjadi satu isu yang melibatkan isu psikologi, isu kesihatan. Kalau kita melihat perangkaan yang telah pun dibuat oleh Global Digital Insight, satu jabatan, satu badan NGO, dia mengatakan bahawa masyarakat Malaysia hampir 28 juta yang melayari internet. Ini satu angka yang sangat besar Dr. G. Jadi bila Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melihat dengan lebih mendalam lagi, mendapati bahawa masyarakat Malaysia menghabiskan lebih kurang 12 jam untuk melayari internet dan pastinya social media adalah antara tumpuan muda-mudi, anak-anak di luar sana. Jadi ini juga mendatangkan isu seperti ketagihan gadget, ketagihan permainan games dan juga YouTube, video dan sebagainya. Jadi ini juga telah pun membawa masalah. Kalau kita dapat lihat 3 kesan utama tuan-puan yang sedang menonton hari ini. Yang pertama, bila BDR ini berlaku, pembelajaran daripada rumah ataupun pekerjaan daripada rumah ini berlaku, pertama ada generasi yang mengalami, kita sebutkan sebagai lost generation. Ini disebabkan ada di kalangan ahli keluarga yang tiada peranti, tiada komputer, tiada handphone. Jadi mereka ketinggalan dalam aspek pembelajaran. Anak-anak mereka tertinggal. Manakala yang kedua, kita lihat gangguan emosi. Ini antara yang besar juga berlaku disebabkan oleh cabin fever. Ini satu istilah ni, di mana kita sebutkan sebagai demam terperuk.
Bila keadaan itu berlaku, anak-anak terpaksa duduk di rumah ya, mungkin tuan-puan juga lalui sebelum ni. Jadi mereka merungut pada mak ayah nak keluar, nak bercuti, dan holiday dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan gangguan emosi bila seharian, berminggu-minggu, berbulan hingga hampir 2 tahun duduk di rumah tanpa dapat melakukan aktiviti di luar. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah kurang fokus. Kalau kita lihat anak-anak yang belajar melalui dalam talian ini, secara online ini, mereka kurang fokus. Macam mana kurang fokus tu mak ayah? Saya rasa mak ayah di luar sana tahu ya, Dr. G, kurang fokus ni dalam masa yang sama anak itu belajar dan juga dalam masa yang sama nak buka YouTube, nak tengok video, nak permainan game dan sebagainya. Jadi masalah kurang fokus ini juga dihadapi oleh anak-anak. Saya pasti ibu bapa juga risau bila anak-anak tak dapat tumpu pada pembelajaran di rumah. Jadi kita lihat bahawa keadaan yang berlaku ini telah pun mengundang kepada isu kesihatan mental seperti saya sebutkan tadi, tekanan, kebimbangan, panik, masalah gangguan psikologi dan sebagainya. Dan ini Dr. G sebenarnya sangat merumitkan dan sangat membimbangkan para ibu bapa di luar sana sebenarnya. Alright, okay. Terima kasih Dr. Rashid atas orang kata kupasan awal yang dikongsikan oleh Dr. Rashid sebentar tadi. Kita juga ada komen di sini dari penonton kita, Lia Aulia. Okay, Ain Syahira, topik menarik, good info Dr. Rashid terbaik. Terima kasih Lia Aulia, Ain Syahira yang bersama dengan kita pada petang ini. Okay. Soalan seterusnya saya nak berikan kepada nak tuju kepada Dr. Maimunah. Okey doktor, kalau tadi kita lihat Dr. Rashid kata oleh kerana BDR dan PDPR menyebabkan penggunaan skrin tu lebih tinggi dan lebih meluas lagi. So mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apakah kesan atau implikasi terhadap kesihatan mata sekiranya kita menggunakan ataupun menghadap skrin ni terlalu lama, doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Dr. Rashid, saya dapat satu perkataan baru tadi ya, cabin fever tadi. Saya rasa anak saya pun mengalaminya. Okey. Alright, okey. Berbalik kepada soalan Dr. Fauzia tadi. Okey, sepanjang kita pandemik sejak tahun lepas kan, apakah kesan atau implikasinya terhadap kesihatan mata? Okey, yang saya nak tekankan di sini yang pertama, mungkin penonton dan pendengar di luar sana, ibu ayah pernah dengar berkenaan dengan sindrom penglihatan komputer ataupun in English kita selalu sebut computer vision syndrome. Okey, bagaimana sebenarnya penggunaan skrin gadget ni boleh menyebabkan sindrom penglihatan komputer? Okey, bila kita guna komputer, maksudnya kita mengalami pembelajaran atas talian ataupun kita melakukan kerja, contohnya menyiapkan kertas kerja, kita melihat pada skrin. Tak kisahlah skrin komputer riba ke, skrin telefon kan. Jadinya mata kita tu dia akan bergerak dari satu titik ke satu titik. Dia bergerak sebab dia nak fokus pada skrin tu dan pada jangka masa yang lama. Jadi apa yang berlaku, otot-otot mata kita ni dia bekerja dengan lebih banyak. Dan lama kelamaan otot mata kita ni akan berlaku ketegangan. So maksudnya situ ada eye strain lah. Selain daripada tu Dr. G dan Dr. Rashid dan pendengar di luar sana, apa yang berlaku adalah kita punya kekerapan kelipan mata. Tanpa kita sedari, sebenarnya Allah ni dia maha baik, dia mencipta purata kita secara normal, kita berkelip adalah 15 kali seminit. Daripada kajian dah menunjukkan. Jadi bila kita terlalu fokus pada skrin, apa yang berlaku sebenarnya kelipan mata menjadi kurang. Lebih kurang 5 kali dalam seminit. Okey, ini apa yang akibatnya? Akibatnya kan mata kita kan terbuka lebih lama, jadi air mata tu mudah tersejat ke persekitaran. Selain daripada itu, kelopak mata ni dia tak tutup kan. Jadi bila kita tutup kelopak mata, dia akan menyebarkan air mata tu pada keseluruhan mata kita tu. Selain daripada itu kan skrin kita ni kan ada cahaya, ada silau, itu menyebabkan mata kita cepat letih kan, dan ada kontras, maksudnya kurang kontras. Tak sama kan, perasan tak kalau kita baca daripada skrin dan baca yang telah tercetak, media cetak ni, dia tak sama kontrasnya. Huruf-huruf pada komputer ni dia kurang jelas sebenarnya. Jadi memaksa mata kita ni
menggunakan dengan lebih baik lagi. Dengan lebih kuat lagi. Jadi pada pendengar di luar sana, kalau memang dah ada rabun, saya cadangkan pakailah cermin mata sebab kita nak berlaku adil pada mata kita. Sebab kalau kurang kuasa kanta mata kita ni, jadinya kita akan lebih fokus dan mata kita akan bekerja lebih kuat. Yang kedua, kesan dia yang paling kita amat titik beratkan, ibu bapa di luar sana, para pendengar sana, saya nak sarankan kita cakna benda ni, di mana penggunaan skrin ni boleh menyebabkan peningkatan rabun jauh pada anak-anak kita. Yang ni kita kena tahu. Sebab apa? Kesan ni dia memberi kesan jangka masa panjang yang kita tak nampak sekarang, di mana implikasinya boleh menyebabkan risiko kebutaan di kalangan anak-anak muda. Kenapa? Sebab anak-anak kita sekarang ni lah yang akan meneraju kita punya negara nanti. Okey? Warisan bangsa kita kan. Okey. So, ini disebabkan macam Dr. Rashid sebutkan sebelum ni, disebabkan oleh PKP, anak kita semua berada di rumah, termasuklah kita. Jadi, mereka kurang pendedahan pada apa kita panggil matahari. Di mana bila terkena matahari, anak-anak ni dia akan satu kita panggil bahan kimia dalam badan kita yang dipanggilkan dopamin akan diaktifkan. Okey, fungsi dopamin ni satu, dia boleh menyebabkan kita rasa gembira kan? Betul kan? And then salah satu lagi fungsi dopamin ni adalah untuk melambatkan pemanjangan bola mata. Jadi bila lambat pemanjangan bola mata, maksudnya rabun tu, power mata tu akan kurang meningkat. Dan satu lagi, bila dia melihat skrin, dia belajar secara online ataupun dia melayari YouTube atau bermain secara online, dia melihat objek ni secara dekat. Jadi bila lihat objek dekat, kanta mata anak-anak kita tu dia menjadi cembung, dan bola mata tu dia kata, oh, bola mata ni sempit. Dia pun hantarlah isyarat ke otak untuk katakan, okey, mula panjangkan bola mata ni kerana bola mata ni sempit sebab dia buat pekerjaan jarak dekat dengan terlalu lama. Jadi pemanjangan bola mata ni menyebabkan kanta mata, kita punya kuasa, selalu kita sebut power lah, power mata tu semakin meningkat. Contohnya pada bulan 2 power dia 150. Tapi bila kita check pada bulan 6, dia boleh naik sehingga 400 macam tu. Kesannya. Okay, alright. Terima kasih Dr. Maimunah atas penjelasan tadi. Saya pun dapat ilmu di sini antara orang kata kesan atau implikasi laptop skrin terlalu lama, kekejangan otot mata yang pertama, yang kedua peningkatan rabun jauh. Tapi kan Dr. Maimunah, saya tertariklah bahawasanya mengurangkan kelipan mata. Hari ini saya dapat ilmu baru, rupanya 1 minit kita kena klik 15 kali macam tu Doktor Right. Okey, Doktor, seterusnya saya nak tanyalah Dr. Rashid. Kita tadi dah tahu kesan penggunaan skrin yang terlalu lama dari aspek penjagaan mata ataupun kesihatan mata. Okey, mungkin Dr. Rashid sebagai pakar dalam bidang psikologi dan juga wellbeing, mungkin Doktor boleh kongsikan apakah kesan ataupun implikasi kepada kesihatan psikologi juga Doktor, bila kita ni asyik menghadap skrin, kerja di hadapan, kena buka laptop, tengok phone dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh kongsikan Doktor? Okey, terima kasih Dr. G. Alhamdulillah kepada para penonton TV Al-Hijrah yang masih setia bersama kita dalam satu diskusi yang menarik ini. Saya juga tertarik dengan Dr. Maimunah sebut tentang penjagaan mata tu sangat penting. Tengok saya dan Dr. Maimunah dah pakai spek sekarang ni Jadi anda di luar sana perlu jaga mata anda untuk elakkan anda daripada menghadapi masalah-masalah yang seperti Dr. Maimunah sebutkan tadi. Okey, dari sudut kesejahteraan, bahagia, gembira, saya pasti tuan-puan, ibu bapa, anak-anak atau siapa sahaja yang sedang menonton kita pada hari ini inginkan kebahagiaan. Ia adalah percuma, namun ia sangat berharga. Jadi kalau kita lihat implikasi daripada isu yang berlaku daripada pembelajaran di rumah, penjagaan mata dan sebagainya, ataupun melihat skrin yang terlalu lama ini, dia membawa pelbagai implikasi seperti kita dengar Dr. Maimunah sebut tadi di mana berlakunya ketegangan mata, kita sebut
boleh berlaku spasm atau ketegangan mata, boleh berlaku dryness atau kekeringan mata, boleh berlaku kerengsaan mata. So selain daripada itu, boleh juga berlaku dari sudut fizikal, postur tubuh kita bila berhadapan dengan laptop atau telefon dalam jangka masa yang terlalu lama, maka tuan-puan saya pasti ada rasa sakit di bahu, sakit di leher ataupun sakit di pergelangan tangan tangan kita sebab kita pegang mouse kan. Jadi untuk jangka masa yang lama keadaan tangan kita begini seperti badan kura-kura kita sebut kan. So keadaan itu akan menyebabkan tangan kita sakit. Saraf dan sebagainya, berlaku masalah dan sebagainya. Jadi dekat situ bila keadaan badan kita lemah, maka imun sistem badan kita akan berkurang, akan turun. Jadi dekat situ kita lagi mudah, secara fizikalnya kita lagi mudah dijemput oleh penyakit-penyakit yang lain seperti demam ke, sesama dan sebagainya lah, sebab imun badan dah lemah, mudahlah untuk terjangkit dengan virus atau bakteria di luar. So selain daripada itu, bila Dr. Maimunah sebut pasal hormon tadi, dari sudut hormon dopamin, kita sebut sebagai hormon-hormon gembira, hormon-hormon sejahtera, hormon serotonin, oksitoksin, endorfin, ini semua hormon-hormon yang kita boleh dapat melalui aktiviti fizikal sebenarnya. Hormon-hormonnya akan dikeluarkan, dirembeskan, dan kita akan rasa lebih tenang, lebih gembira dan bahagia. Dari sudut emosi, Dr. G dan tuan-puan, saya pasti pernah melihat anak-anak di luar, anak-anak anda rasa macam tertekan, rasa panik, kadang-kadang panik dengan kerja rumah kan. Bila cikgu sekolah bagi kerja, kita anak-anak rasa macam terbeban, banyak sangat, takut, tak sempat nak siapkan. Jadi keadaan emosi ni kita kata akan menyebabkan rasa rendah diri, kita sebut sebagai konsepkan diri rendah ataupun penghargaan ke diri akan rendah, rasa sedih, rasa murung, dia akan bawa pada masalah-masalah mental yang lain. Itu antaranya. Dan selain daripada itu, bila anak duduk di rumah banyak melayari media sosial, saya pasti ibu-ibu pun selalu berletih dengan anak-anak kan, janganlah, dah lah tu kakak, dah lah tu abang, berapa lama nak duduk dekat social media. Okey, sebenarnya bila anak-anak menghadap social media terlalu lama, apa yang berlaku, satu istilah disebut perbandingan sosial atau social comparison, di mana anak-anak ni dia akan bandingkan diri dia dengan kawan-kawan dia, dan itu juga secara emosi akan mengganggu kesejahteraan anak-anak tu Bila dia compare ataupun banding diri dia, oh dia tak ada kereta, kawan dia dah ada kereta, dia tak ada baju cantik, dia tak ada rumah yang lawa, rumah yang besar dan sebagainya. Jadi dekat situ sebenarnya dia mendatangkan kebimbangan disebabkan oleh pencapaian yang tidak sama dengan kawan-kawan mereka yang lain. So selain daripada itu, dari sudut kita boleh kata sudut minda, sudut minda kita boleh kata anak-anak kita sebut sebagai satu peringkat perkembangan yang sangat penting. Dari sudut psikologi ni, daripada 0 hingga 6 tahun itu adalah satu proses yang sangat penting untuk perkembangan dan juga pertumbuhan mereka. Kita sebut sebagai golden age period, tuan-puan. Jadi fasa ni sebenarnya anak-anak kita dia sangat aktif nak meneroka, nak tahu satu benda kan. Jadi sekiranya dia terdedah terlalu lama dengan kita sebut sebagai sinar blue ray atau blue light ni, di mana dia sebenarnya sinar ini akan menghalang penghasilan hormon melatonin yang akhirnya akan mengganggu pola tidur anak-anak. Jadi bila pola tidur anak-anak terganggu, contohnya tak boleh nak tidur ataupun tidur lambat, gejala lain seperti insomnia, bila dia malam-malam buka gadget tu lagi, sebenarnya dia telah mengaktifkan otak dia dan pada waktu tu dia akan susah nak tidur. Anak mungkin ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana sedar perkara ni kan, bila gadget tu dipegang oleh anak pada waktu malam, anak lebih susah nak tidur sebenarnya. Itu simptom dia sebab anak-anak tu dah aktif, otak dia dah aktif melihat, bermain dan sebagainya dalam social media atau dalam games, dalam peranti handphone dan sebagainya. Jadi esoknya bila kita tak ada anak-anak ni tak dapat tidur, dia akan mengganggu proses pembelajaran di rumah ataupun secara dalam talian ini, di mana bila tak dapat tidur dia akan menyebabkan anak-anak tu rasa lemah, otak ni tak dapat nak berfungsi dengan baik seperti biasa. Dan yang akhir sekali, implikasi dari sudut sosial. Kita tahu melalui kawalan pergerakan ini kita dikawal, kita tak boleh keluar, darurat dan sebagainya. Ya Dr. G Jadi kita semua, ibu, ayah, anak, semuanya terkurung dalam satu ruang. Jadi disebabkan itu kita tak ada hubungan sosial dengan orang lain.
kita tak ada interaksi dengan orang lain atau komunikasi kita hanya melalui secara maya lah begini ya. Jadi bila tiadanya interaksi, tiadanya perkara-perkara tersebut, dia menyebabkan kehidupan itu rasa lebih tidak gembira ataupun tidak sejahtera, tidak ceria seperti sebelum ini. Sebab kita tahu bahawa perhubungan sosial adalah satu bentuk sokongan, satu bentuk sistem sokongan kepada perkembangan diri anak-anak itu sendiri. Jadi inilah Dr. G, saya rasa ibu bapa di luar sana juga melihat perkara-perkara yang berlaku ini sewaktu kita berada dalam pandemik selama hampir 2 tahun ni. Dr. G, ini antara perkara-perkara tentang kesan implikasi yang berlaku pada anak-anak. Betul. Betul doktor. Okay, saya pun bila doktor kata tu, terima kasih doktor atas kupasan tadi. Saya pun bila idea yang perkongsian doktor tu saya setujulah, anak-anak dia jadi macam orang kata tidur lambat, tak boleh tidur, tapi saya tertarik juga doktor tadi hormon sejahtera. Kena belajar banyak lagi. Kadang-kadang Dr. G, maaf mencelah, kadang-kadang kita tidur dulu daripada anak-anak betul-betul. Kita mak ayah tidur dulu anak-anak tak tahu buat apa. Itu penat, dia orang suka sangat doktor kalau diberi peluang menggunakan gadget tu kan. Okey. Right, kita ada di sini Sofia Umaira. Okey, terima kasih Sofia bersama dengan kita, penerangan yang bagus dan padat Dr. Rashid, USIM Counselling, terbaik para panel, perbincangan mantap. Ahmad Suhal, aku comel-comel namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada juga Sifu Syafiq, Dr. Rashid, kupasan yang informatif. Miss Eldora, good explanation. Dr. Syed, Ahmad Suhal, terima kasih Dr. Syed Aziz, penjelasan yang panjang. Penjelasan yang jelas, maafkan saya. Okay. So, para pelayar, penonton sekiranya ada soalan nak ditanyakan dengan pakar mata kita dan juga pakar kesejahteraan, pakar wellbeing, boleh kongsikan idea soalan di ruangan komen Facebook TV Al-Hijrah. Baiklah, seterusnya saya nak jemput baliklah Dr. Mai. Doktor, mungkin saya nak tanya doktor, apakah dia gejala-gejala ataupun simptom yang sering dialami? Tadi doktor dah kongsikan kesannya sekiranya kita menggunakan kesan dari aspek kesihatan mata, sekiranya kita gunakan skrin ataupun gadget terlalu lama. Mungkin boleh doktor kongsikan simptom-simptom awal ke doktor? Silakan doktor. Alright, okay. Tadi sebenarnya Dr. Rashid pun dah tolong saya menyatakan simptom-simptom dalam sindrom penglihatan computer vision syndrome kan. Jadi saya rasa macam tadilah ada sakit leher semua, tapi kalau berkenaan dengan mata, macam bila mata kering, apa yang kita rasa? Mata kita rasa tak selesa, rasa seperti ada bendasing dalam mata, merah, berair, dan kita rasa macam pandangan akan jadi kabur, macam tu. Dan untuk ibu-ibu di luar sana, pendengar di luar sana, yang saya nak tekankan kat sini untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ni dia sebenarnya dia tak pandai nak mengadu ataupun nak bagi tahu kita lah simptom apa yang dia ada. Tapi kita boleh tengok daripada tanda-tanda daripada anak kita tu lah. Contohnya, kalau anak kita tu dah mengalami rabun, maksudnya dia dah tak nampak. Apa yang dia selalu buat? Dia selalu gosok-gosokkan mata dia, dia selalu kedip-kedip mata dia macam tu. Bila kita larang, dia kedip-kedip lagi mata dia macam tu. And then yang kalau kita nampak dah makin teruk rabun tu, dia dah mula menelengkan kepala. Contohnya dia nak tengok TV, dia telengkan kepala sebelah macam tu sebab dia nak dapatkan image yang jelas. Image yang jelas. Lepas tu kadang dia boleh, yang paling teruk kadang dah sampai ke tahap boleh nampak juling lah mata anak-anak kita tu. Nampak juling. Lepas tu lambat siapkan kerja sekolah. Sekarang kan dah boleh pergi sekolah kan, ada hybrid. So bila cikgu kata, anak puan ni lambat siapkan kerja sekolah ataupun lambat salin di papan putih. Itu tanda-tanda dia punya penglihatan dia ada masalah lah. Dan mungkin bila exam, kita nampak prestasi anak kita tu dia dah menurun. Sebelumnya anak kita okey. Macam tu. Okay, Dr. G. Alright, okay. Doktor, kita ada soalan doktor. Mungkin Dr. Maimunah boleh sharekan sikit saja doktor. Adakah soalan daripada Ella Karim Hashim? Okey, terima kasih yang bertanyakan soalan. Apakah tips untuk ibu bapa memantau penggunaan gadget anak-anak? Sebab tadi doktor kata kadang-kadang anak-anak kita ni dia cepat nak gosok-gosok mata, baca jadi kabur semua. Mungkin doktor ada tips untuk pantau penggunaan gadget anak-anak? Alright, okey. Tips dia macam ni. Pertama, kalau bolehlah kita sebagai ibu ayah ni sebenarnya kena kawal tempoh masa penggunaan tu.
Kalau ikut suggestion daripada American Pediatric, sebenarnya diorang tak galakkan kita guna lebih daripada 2 jam. Tapi itu amatlah mustahil. Sebab kita punya pembelajaran online pun memang lebih daripada 2 jam. Tapi maksudnya bila dah habis daripada pembelajaran secara atas talian, kita pastikan anak kita tak teruskanlah bermain, maksudnya main permainan atas talian, online game, melayari YouTube, semua tu. Dan satu yang saya nak ingatkan adalah kita sebagai ibu ayah ni jadilah contoh pada anak-anak kita, terutama macam Dr. Rashid pada waktu malam ya. Kita pastikan kita elakkan penggunaan gadget tu 2 jam sebelum tidur. Sebab apa tadi yang Dr. Rashid terangkanlah, supaya melatonin tu terhasil dan anak-anak kita mudah untuk tidur. Sebenarnya kalau kita tengok ada aplikasi untuk kawalan skrin yang terdapat dalam talian secara percuma. Nanti tuan-tuan penonton di luar sana boleh tengok, boleh check ada screen limit, screen time yang mana kita boleh gunakan untuk kita kawal skrin, penggunaan skrin anak-anak kita. Selain daripada tu, kita juga boleh buat satu praktis lah, peraturan 20-20-20. Peraturan 20-20. Apa tu? Apa Dr. G? Kawasan 2020. Setiap 20 minit kita lihat untuk 20 saat saja sebenarnya, 20 saat, dan kita lihat objek atau imej sejauh 20 kaki. Kita lihat sejauh anak kita, dan kita sendiri pun yang bekerja yang BDR ni boleh melakukan peraturan 20-20. Dan selain daripada itu, pemantauan apa lagi yang kita boleh lakukan adalah kita ajak anak-anak kita beraktiviti di luar rumah. Luar rumah bersama lah. Sekarang ni pun dah boleh merentas negeri kan. Contohnya kita boleh berkemah, piknik tepi pantai. Contohnya kan untuk mendapatkan sumber matahari. Tapi syarat dia bila pergi piknik janganlah bawa telefon. Nanti kan main telefon pula kan. Macam tu. So banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat bersama-sama dengan keluarga. Contohnya berkebun ke untuk family yang kita berkebun kan. Lepas tu satu lagi kita nak buat, kita punya ni poster tubuh. Poster tubuh supaya nak elakkan macam Dr. Rashid cakap, tangan kita semua tak nak sakit, leher tegang. Posisi di antara skrin dan juga kita punya mata mestilah 15 darjah di bawah paras mata dan bergantung kepada gadget yang kita guna. Kalau kita guna tablet ataupun mobile phone, jadi kita akan jarak tu dalam 30 cm sebab skrin dia kecil. Tapi kalau kita guna komputer ribbon, jadi kita boleh jarakkan dalam 40 hingga 50 cm dan pastikan pencahayaan. Pencahayaan juga mesti sesuai. Jangan tak percaya, banyak anak-anak kita ni suka belajar dalam gelap. Tak suka buka langsir, tak suka buka tingkap. Itu tak bagus. Dan elakkan anak kita membaca ataupun menggunakan telefon ataupun tablet tu dalam keadaan baring. Kerana nanti otot mata tu dia akan bekerja lebih keras dan dia akan jadi cepat letih lah. Macam tu. Doktor, saya nak tanya. Doktor, kita ada ke senaman rutin untuk mata? Maksudnya kita kena pastikan mata kita ni, kita kena urut-urut sikit mata ke? Ada ke doktor? Okay. Senaman ni very simple sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak elakkan mata kita kering, kita buatlah senaman kelipan mata. Maksudnya dalam berapa saat, kelip, buka macam tu. Lepas tu kita untuk kita nak bagi otot mata kita ni, kita boleh buat exercise angka 8 terbalik. Bayangkan ada satu angka 8 giant dekat depan dinding. Kita buat lah. Kita follow lah. Kiri kan. Okay. Terima kasih. Terima kasih doktor. Itu tadi senaman rutin mata tu dari Fadli Zulkarnain. Okey. Sebenarnya kita ada soalan khas. Mohon pencerahan Dr. Haina Mahmud. Bagaimana caranya untuk mengelakkan anak menghadapi ketagihan gadget? Mungkin Dr. Rashid berbaki masa yang ada ni boleh kongsikan seminit dua bagaimana untuk kita atasinya doktor. Okey, terima kasih Dr. G. Saya suka senaman 8 ni, saya cuba buat senaman 8 macam tu mata. Okey. Okey, menarik. Saya suka juga untuk cadangan untuk cuba ambil wuduk selang setengah jam mungkin boleh perbaharui wuduk. Bagi saya kalau mata kita dapat air yang mencukupi juga, dia dapat mengelakkan mata tu kering mata kering dan juga tengok objek yang jauh, mungkin boleh urut-urut sikit bawah mata tu kan, ada refleksologi mata tu kan.
Jadi insyaAllah tu boleh membantulah. Okey, berbalik pada soalan tentang ketagihan gadget. Kita perlu tahu ibu bapa dia ada gaya, gaya asuhan anak-anak mereka. Ada yang kita sebut sebagai authoritarian yang sangat tegas, yang tak benarkan gadget. Ada yang autoritatif, kat sini dia ada diplomasi, dibenarkan juga guna mengikut keadaan dan masa. Ada pula yang permisif, yang memang tak bagi, dia tak kisah, tak ambil tahu, atau neglectful, dia tak ambil tahu. Okey, jadi apa yang perlu ibu bapa? Pertama, kena tegas. Saya bagi rumusan TDS, iaitu tegas. Yang kedua ada diplomasi, yang ketiga kena syukur dengan apa yang ibu bagi, dan kita balut TDS tu tegas, diplomasi dengan syukur, dengan elemen kasih sayang yang mantap. Jadi pertama, tips yang pertama, tukar gadget kepada TV. Itu untuk perlahan. Kita tak boleh terus-menerus ambil gadget pada anak. Kita mula suruh dia buka TV, langganlah beberapa channel seperti National Geographic, Animal Planet dan sebagainya yang baik untuk anak-anak tonton. Dan pada waktu anak-anak tengah tonton TV tu, belikan juga permainan minda. Macam kalau anak-anak yang kecil, dia berbeza. Kalau anak-anak yang kecil 0 hingga 6 tahun mungkin boleh belikan macam Play-Doh, boleh belikan apa-apa yang merangsang minda mereka. Permainan. Kalau anak-anak yang remaja mungkin boleh beli Saidina, Sahibah atau apa saja permainan yang boleh bermain di dalam rumah sewaktu menonton TV tu. Selain daripada itu, Dr. Maimunah dah sebut tadi, beriadah. Beriadah tak kisahlah kalau waktu kawalan pergerakan, beriadah depan rumah pun boleh, dalam rumah pun boleh, nak buat kemah, camping depan rumah pun boleh. Kalau sekarang dah boleh keluar, bolehlah pergi beriadah kan. Waktu riadah tu bawa lah satu objek anak patung. Dalam kenderaan tu bagi anak-anak tu, kalau orang utara sebut ghalid lah sikit kan, dengan permainan dan sebagainya. Yang ketiga, sibukkan anak dengan perkara lain. Maksudnya kita ada jadual untuk anak-anak. Ni ibu bapa kena tegas lah dekat sini. Ada jadual daripada pagi dan ada juga ketetapan. Contoh kalau nak main gadget, ada gadget day. On weekend satu hari saja gadget day. Hari-hari lain kena study day, me day, love day. So ada banyak day-day yang ibu bapa dah tetapkan untuk anak-anak mereka. Yang keempat, belilah buku mewarna, buku-buku permainan, puzzle untuk kita rangsang balik anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita tak duduk zaman kita, Dr. G, kita boleh main acara padang, baling pot lah, tembak rusa, main kejar-kejar dan sebagainya. Tak ada dah sekarang. Yang seterusnya, elak tipu anak. Ibu bapa tak boleh kata kakak buat ni, nanti mak belikan ini. Jangan sebab anak ni dia ingat dan dia imitate, dia memerhatikan ibu bapa. Daripada situ dia belajar. Dan yang terakhir seperti Dr. Maimunah sebut, role model. Ingat, ini paling penting. Ibu bapa kat luar sana banyak suruh anak-anak baca buku, tapi ibu bapa malas baca buku. Ibu bapa kata anak-anak jangan tengok gadget, tapi ibu bapa balik kerja buka gadget, buka grup kerja, buka grup WhatsApp ini, buka grup WhatsApp itu. Itu adalah larangan yang paling besar, a big no. Maksudnya kita kena jadi role model yang terbaik. Maksudnya ini bukan sekadar cakap, kita mesti buat. Bermula hari ini, sesiapa yang dengar ibu bapa di luar sana, jadi role model yang terbaik untuk anak-anak. Maksudnya bila anak-anak kita tengok ibu bapa buat, itu sebenarnya contoh yang paling dekat. Untuk anak 0 hingga 6 tahun dia tak ada orang lain. Ibu bapa lah pada waktu tu memang dia punya, kita kata kiblat lah untuk dia tengok segala-galanya, untuk dia turuti dan sebagainya pada waktu tu. Jadi ibu bapa kena tunjukkan contoh yang terbaik untuk anak-anak. So itu saja, saya ulang sekali lagi, bahagia itu percuma tetapi bahagia itu sangat berharga. 2-3 kucing berlari, hidayah dan ibrah perlu dicari. Masya Allah. Okay, terima kasih doktor. Bahagia itu percuma katanya, tapi saya tertarik juga tadi dengan tips jangan tipu anak, kena jadi role model. Itu antara tips lah. Okay, kita dah pun ke penghujung program, masa amat mencemburui. Alhamdulillah banyak perkongsian yang kita dah dapat dari Dr. Maimunah dan juga Dr. Rashid. Ramai yang bertanya soalan. Terima kasih kepada semua para pelayar. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak minta Dr. Maimunah lah untuk orang kata bagi ulasan ataupun pesanan sikit doktor, pesanan yang deep sikit untuk mak ayah ni, bagaimana agaknya untuk menjaga kesihatan mata. Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Fauziah, dah sampai ke penghujungnya. Jadi kesimpulannya di sini, kita untuk mata lah, kita telah diamanahkan dengan sepasang mata yang cantik kan. Organ ni tak boleh ada spare part kan. Jadi jagalah mata kita ni dengan baik sebaik mungkin, dan amalkanlah visual hygiene dengan betul. Kerana masa era teknologi globalisasi ni,
kita tak boleh nak elak daripada penggunaan skrin. Memang tak boleh. Jadi kita kena gunakan skrin dengan cara yang sihat dan elakkan penggunaan ubat-ubatan yang tidak berdaftar. Yang tu saya kena ingatkan. Jadi kami di sini berharap perkongsian kami dapatlah dikongsikan lagi dengan anak-anak, rakan taulan di luar sana dan keluarga yang tidak dapat bersama-sama kita pada petang ini ya. Jadi dengan ini saya akhiri dengan mata sihat, hati tenang, semua kerja jadi senang. Terima kasih. Masya Allah. Okey, dengar tu. Dr. Rashid ada nak cakap sikit ke? Ataupun tadi saya ucapkan ibu bapa di luar sana semoga dapat menggunakan waktu yang ada ini. Sekarang kita dah fasa pemulihan, jaga diri, jaga anak-anak, cuba kawal tekanan. Seperti saya kata tadi, kita kena cari ibrah dan hikmah dan juga pengajaran daripada apa sahaja dugaan yang berlaku ni. Jangan ambil tindakan melulu. Maksudnya fikir dahulu, kemudian rancang kehidupan dengan baik dan pastikan kita sekeluarga dapat kebahagiaan mengikut cara dan corak kita sendiri. Bahagia itu percuma kan doktor? Ya, bahagia itu percuma tetapi ia sangat berharga. Alright, okay. Alhamdulillah kita dah pun ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua panel yang bersama dengan kita sudi berkongsi kepakaran, idea, maklumat dengan semua para pelayar Facebook TV Aijrah dan juga Facebook USIM TV. Terima kasih untuk kru yang terlibat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang menonton kita selama 40 minit ini. Jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook program ini di Facebook TV Aijrah dan juga USIM TV. Okey, sebelum kita berakhir akan ada VT istimewa dari Dr. Maimunah. Boleh nantikan dan boleh tengok sama-sama nanti. Sehingga ke akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sehingga berjumpa lagi pada episod yang akan datang insya-Allah dengan tajuk keselamatan dan kedaulatan negara Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kering adalah keadaan di mana kekurangan air mata untuk melembabkan mata kita. Air mata adalah penting untuk memastikan mata kita sihat. Di samping itu boleh mendapat penglihatan yang jelas. Apa lagi fungsi-fungsi air mata terhadap mata kita? Ia juga boleh mengurangkan jangkitan pada mata jika terdapat jangkitan seperti bakteria dan juga virus. Mesti anda semua nak tahu apakah penyebab mata kering. Faktor pertama adalah faktor usia, di mana kita tahu pesakit-pesakit yang berumur lebih daripada 60 tahun selalu mengadu pada doktor mata bahawa mata mereka merasa tidak selesa dan kering. Selain daripada itu, perubahan hormon terutamanya pada wanita yang menopause, di mana air mata yang dihasilkan adalah kurang berkualiti. Yang ketiga adalah faktor persekitaran, di mana kebanyakan daripada anda semua selalunya bekerja di dalam bilik yang berhawa dingin, di mana bila keadaan yang berhawa dingin atau beraircon, terlalu cepat air mata kita tu boleh meruap. Faktor yang seterusnya adalah faktor penggunaan gadget atau peranti, di mana kita tahu pada zaman sekarang kebanyakan kita banyak menggunakan gadget. Apabila kita terlalu fokus pada gadget, ini menyebabkan mata kita kurang berkelip. Anda tahu tak, dalam 1 minit berapa kali kita berkelip? Selalunya kita berkelip di antara 15 hingga 20 kali seminit. Tetapi jika terlalu fokus, kita akan kurang berkelip. Contohnya, kita akan berkelip di antara 5 hingga 6 kali sahaja. Jadi apa yang akan berlaku? Bila kurang berkelip, permukaan mata akan cepat kering. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengambilan ubat-ubatan, di mana ada di antara kita mengambil ubat seperti antihistamin, antidepression, pernah mengalami kemoterapi, radioterapi. Ini juga boleh menyumbang kepada faktor mata kering. Selain daripada itu, pesakit seperti diabetes, rheumatoid arthritis, sindrom seperti Sjogren's syndrome juga boleh menyumbang kepada faktor-faktor mata kering. Yang terakhir adalah merokok. Okey, apakah simptom-simptom mata kering yang boleh berlaku? Pertama, rasa mata tidak selesa, mata rasa berpasir, merah, dan kita bila rasa kering, kita suka kerap menggosok-gosok mata, rasa gatal dan kita rasa terlalu sensitif pada cahaya. Ada juga yang mengadu mata mereka berair, tetapi air mata yang dihasilkan itu adalah kurang berkualiti. Mata kita cepat letih. Bila berlakunya keadaan begini, kita juga akan merasa kabur penglihatan. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita mencegah dan merawatnya? Amalkan visual
hygiene di mana peraturan 20-20-20. Pertama, jika kita melakukan kerja dalam masa 20 minit, anda berhenti dan lihat objek yang jauh sejauh 20 kaki selama 20 saat. Ataupun jika tempat kerja anda berdekatan dengan jendela, anda boleh melihat di luar jendela. Selain daripada itu, lakukanlah senaman mata yang ringkas di mana anda boleh melakukan kelipan mata beberapa kali kerana kita dapat menyebarkan air mata yang terdapat dalam mata kita. Terusnya, kawallah cahaya pada skrin atau gadget supaya jangan terlalu terang. Amalkan penjagaan kelopak mata ataupun kita panggil lid hygiene di mana kotoran pada kelopak mata mengurangkan ataupun melambatkan pengeluaran air mata pada kelenjar-kelenjar yang terdapat pada kelopak mata. Selain itu, lakukan tuam panas dan juga kita boleh lakukan urutan daripada atas ke bawah untuk memudahkan pengaliran lapisan minyak yang terdapat pada kelopak mata kita. Dan jika kita ada bajet yang lebih, mungkin kita boleh beli humidifier untuk melembabkan keadaan persekitaran dan amalkan gaya hidup yang sihat. Contohnya, amalkan diet yang tinggi kandungan omega 3 banyak terdapat dalam minyak ikan. Berjumpalah dengan doktor anda jika simptom-simptom tadi masih berlaku. Doktor akan memberi anda rawatan ubat titis mata, contohnya pelembab mata ataupun kita panggil air mata palsu artificial tears. Saya sarankanlah kepada anda yang merokok, silalah berhenti merokok kerana itu adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada mata kering. Sayangilah mata anda kerana ini adalah satu nikmat Allah yang amat bernilai.